Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM untuk sukses SPM 2021 pecutan ya. Hari ini sama-sama kita sedang mengupas mata pelajaran pendidikan moral dan bersama saya ialah Cikgu Kala Devi, seorang guru cemerlang pendidikan moral ya. Dan sebelum kita berehat tadi, Cikgu Kala ada membincangkan mengenai persediaan menjawab soalan. Dan sekarang Cikgu Kala ingin membincangkan dengan kita bagaimanakah teknik-teknik dan strategi untuk menjawab soalan-soalan struktur ni. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih ya. Baiklah murid, hari ini cikgu akan cikgu akan mengajar bahagian soalan struktur ya, di mana kamu perlu menjawab 5 soalan struktur. Soalan struktur ada pecahan ya, A, B, C atau A, B, C, D ataupun A, B, C, D dan E ya. Jadi saya akan tunjukkan beberapa contoh. Saya tak boleh bagi banyak kan, jadi saya akan tunjukkan beberapa contoh. Kita lihat soalan struktur yang pertama ya. Okey, soalan struktur pertama ni dia merujuk kepada Sally. Sally adalah bendahari ya, kelab rukun negara di sekolahnya. Kamu semua memegang jawatan ya dalam persatuan dan sebagainya. Mungkin kamu juga memegang jawatan sebagai seorang bendahari. Okey, dia didapati telah menyalahgunakan ya yuran kutipan kelab untuk apa tu? Membeli telefon bimbit. Saya rasa kita tak pernah buat macam ini. Ini cuma contoh atau simulasi yang diberikan. Jadi hal ini diketahui oleh guru penasihat kelab. Mestilah, sebab kalau duit tu disalahgunakan mesti guru akan tahu ya. Jadi soalan A untuk 4 markah ya. Bincangkan cara Sally dapat menjadi insan bermoral dari aspek penakulan moral. Dalam moral kita ada 3 domain, iaitu satu penakulan, kita berfikir, yang kedua perasaan, kita ada emosi, yang ketiga tingkah laku kita. Jadi sila fahami istilah penakulan. Okey, istilah penakulan tersebut ya. So kita lihat apakah skema untuk jawapan ini, soalan ini ya. Baik. Yang pertama kita lihat, kalau Sally dah tahu dia dah buat salah ya, Sally harus memikirkan, dia kena berfikir ya. Maksudnya ini kita berfikir, dia perlu memikirkan bahawa perbuatannya tidak jujur. Bila kita salah gunakan wang yang diamanahkan kepada kita, pasti tidak jujur dan dia akan hilang kepercayaan guru penasihat serta ahli kelab. Betul atau tidak? Orang tak akan percaya lagi kepada kita ya. Kalau kita diberi satu bahan kita tak simpan, kita hilangkan atau kita salah gunakan, memang orang tak akan percayakan kita ya. Itu jawapan yang ada 2 markah. Satu, dia kena fikirkan sebab ini penakulan dan dia perlu tahu apa kesannya. Yang kedua, Sally perlu berpegang kepada integriti. Integriti adalah istilah yang kita belajar dalam moral yang silibus baru ini tingkatan 4 dan 5. Integriti ialah kebolehpercayaan, kejujuran, amanah dan sebagainya ya. Dan memikul tugas, iaitu dia bertanggungjawab sebagai bendahari supaya tidak menjatuhkan maruah sendiri. Tak ada orang yang boleh selamat bila kita buat perkara yang tak baik, betul kan? Kalau kita buat salah, satu hari kita akan terperangkap. Bila terperangkap, kita rasa sangat malu ya. Okey, ini untuk bahagian A. Jadi kamu akan dapat 4 markah. Walaupun saya letak situ jawapannya 1 dan 2, setiap jawapan itu dah ada 2 markah, 2 ya. So itu bahagian soalan A. Kita lihat pula soalan B. Baik. Soalan B ini juga mempunyai 4 markah ya. Jadi soalannya berbunyi, jelaskan kesan terhadap Sally, diri dia ya, apabila guru penasihat melaporkan tindakannya kepada guru disiplin. Kami di sekolah ya, kalau ada murid yang tersalah atau melakukan perbuatan pecah amanah seperti ini, memang tanggungjawab kita untuk melaporkan. Kita tak boleh kata saya maafkan saja, sebab murid tidak akan belajar daripada kesalahan yang dibuat. Jadi apa kesan kepada Sally kalau dia salah? Okey. Nombor 1, kemungkinan Sally akan dikenakan tindakan disiplin. Memang, sebab bila kita menyalahgunakan wang persatuan, maksudnya perbuatan itu menyalahi undang-undang sekolah. Jadi dia akan dilaporkan kepada guru disiplin dan akibatnya apa berlaku? Dia akan menjejaskan imej diri. Kalau dia sendiri tahu, bagaimana kalau guru disiplin menelefon ibunya atau bapaknya? Terus menjejaskan imej keluarga juga ya. Ini akan berlanjutan ya. Orang akan ingat perkara ini lama ya. Benda ini tak boleh orang kata kikis macam itu sahaja. So kita ada 2 jawapan di situ. Yang kedua, tentulah sebab kamu sebagai bendahari tidak melakukan tugas, jadi jawatan akan dilucutkan. Jawatan akan dilucutkan. Apa berlaku bila jawatan kita dilucutkan? Lepas ini tiada orang akan melantik kita untuk memegang apa-apa jawatan pada masa akan datang.
Ini bukan sahaja berlaku dalam kehidupan sebagai seorang murid, tetapi bila kita keluar ke alam pekerjaan juga sama ya. Bila orang hilang kepercayaan kepada kita, memang kita tidak akan dipercayai langsung selepas ini ya. Okey, sekarang kita lihat pula soalan yang C ya, bahagian C. Baik. Okey, yang ini soalan umum, sebenarnya yang ini tahap rendah sikit untuk semua murid boleh menjawab sebenarnya. Saya nak nasihatkan kepada murid, sila baca soalan sehingga akhir dan jawab. Kalau ada satu bahagian tidak boleh dijawab pun, ada bahagian yang boleh dijawab. Cuba tengok soalan ini. Sebagai seorang setiausaha persatuan, okey, seorang setiausaha persatuan, kita tahu setiausaha memang berkait dengan menulis dan sebagainya. Senaraikan tugas anda selepas sesuatu aktiviti dijalankan. Katakan saya setiausaha Persatuan Bahasa Melayu. Hari ini ada mesyuarat kita buat pertandingan kuis. So apa tugas orang setiausaha? 2 markah. So dia kata nombor 1 memang setiausaha perlu mencatat kehadiran murid. Okey, mencatat murid yang hadir pada hari tersebut, iaitu peserta yang hadir dalam buku blak. Pernah dengar tak perkataan blak sebelum ni? Sebelum ni saya rasa belum lagi cikgu. Blak ialah buku laporan aktiviti co-curriculum diberikan kepada setiausaha untuk disimpan ya, buku blak tersebut. Jadi buku blak ini sangat berguna untuk guru membuat penilaian pada akhir tahun. Kalau setiausaha tak buat kerja dia, memang guru susah dapat laporan ya. Yang kedua, menulis laporan aktiviti dengan tepat dan memfailkan laporan tersebut. So seorang setiausaha dia tengok, okey, apa aktiviti hari ini, berapa murid datang, berapa orang guru penasihat yang hadir pada hari tersebut. Okey, pukul 2 apa aktiviti dibuat? 2.15 apa aktiviti, apa keputusannya, kalau ada pemenang, siapa pemenangnya. Dan laporan ini, ingat tak masa kita belajar bahasa Melayu, kita diajar untuk menulis laporan? Ada cikgu. Ini yang dibuat oleh seorang setiausaha. So kalau dapat soalan macam ini, senang juga, bukan langsung tak boleh jawab. Saya rasa walaupun pelajar tu tak belajar moral, dia masih lagi boleh menjawab soalan ini ya. Jadi saya rasa tak ada masalah. So murid-murid, bagaimana soalan ni? Bolehkah kamu menjawab agak-agak? Okey? Baiklah. Kalau tak ada apa-apa masalah, kita beralih kepada soalan kedua pula ya. Okey. Okey, soalan kedua ni ini isu yang apa, tengok tak istilah dia apa? Masalah obesiti cikgu. Apa tu obesiti? Masalah ada masalah berat badan yang berlebihan. Macam saya lah, berat badan ni gemuk. Okey. So masalah obesiti ya. Okey, masalah obesiti dalam kalangan murid semakin membimbangkan. Memang ya, kalau kita lihat sekarang ramai murid-murid sebab mungkin tak aktif. Okey, murid ni dia tak aktif, duduk di rumah. Lagi musim PKP COVID, tak boleh keluar rumah, tak boleh main bola sepak. Saya rasa saya pun dulu kecil-kecil main bola sepak dengan adik-adik saya tahu. Main badminton, sekarang tak boleh keluar. Jadi masalah obesiti memang membimbangkan ya. Kita bayangkan bagaimana murid-murid tidak boleh berjalan pergi ke sekolah, dia tak boleh angkat barang, dia restricted, dia sangat terkawal ya pergerakan dia ya. Jadi soalan yang pertama saya tanya di sini, sejauh manakah masalah obesiti? Ingat ya, sejauh manakah masalah obesiti dalam kalangan golongan muda ya? Golongan muda ni bukan kita lah. Rasanya kita tak masuk golongan muda ya. Boleh menjejaskan produktiviti negara. Kenapa murid sekolah dikaitkan dengan produktiviti negara? Boleh bantu? Saya rasa golongan muda ni adalah bakal pemimpin negara kita cikgu. Maka mereka yang akan memikirkan dasar-dasar yang diperlukan untuk segala pembaikan. Betul ke cikgu? Dari segi ekonomi kita panggil mereka modal insan. Modal insan. Modal insan, mereka lah yang akan menerajui ya negara kita. Kalau macam saya nak pencen, lepas pencen takkan saya masih mengajar. Orang muda yang akan mengajar, jadi mereka akan menjadi pengganti kita. Faham? Jadi kita tengok bagaimana, bila kita sejauh mana kita kena fikir. Ini kita kena berfikiran ke hadapan ya, futuristik. Jadi tengok apa jawapan yang boleh diberikan. Okey, walaupun di situ dia letakkan 2 ruang menjawab, so 4 markah, tapi kita boleh pecahkan jawapan tersebut ya. Tengok jawapan yang pertama ialah golongan muda mengalami banyak penyakit pada usia muda dan perlu menjalani rawatan. Apa penyakit yang boleh ada kalau kita gemuk? Saya rasa seperti kencing manis, cikgu, darah tinggi. Darah tinggi, ya. Kencing manis. Ada yang masalah-masalah sendi, sakit jantung. Sakit jantung, masalah sendi dan sebagainya. So itu satu jawapan. Kita lihat pula jawapan yang kedua ya. Jawapan kedua, ini menjejaskan pertumbuhan yang sehat untuk memimpin negara. Kamu bayangkanlah kalau tak boleh jalan ya, nak berjalan pun perlu orang.
Macam mana dia nak memimpin negara? Kita nak pemimpin yang sangat aktif. Kita ada ramai pemimpin yang badan sehat, umur 93, 94, masih lagi badan kuat. Betul tak? Kita ada ramai pemimpin yang ada sekarang kita semua yang berusia 60 ke atas tapi mereka sehat. Sedangkan kita lihat anak-anak muda kita umur 30 suruh pergi buat satu kerja pun malas lah, tak boleh lah, berat. Okey? Seterusnya kita lihat golongan muda ini tidak aktif dan tidak bertenaga, cepat mengah, naik tangga dah semput. Orang tua tak semput tapi mereka dah semput. Bila tidak bertenaga, otak mereka tidak boleh berfikir sebab oksigen tak naik ke kepala. Seterusnya mereka tidak mampu bersaing dengan orang lain dalam membangunkan negara. Bila kita nak buat apa-apa sesuatu, bila badan itu menjadi punca kita tak aktif, kita tak boleh bersaing. Kalau orang yang aktif boleh bekerja 12 jam, 14 jam, yang ini kena tidur, 2 jam kerja kena tidur. Macam saya kena tidur. Kalau lepas kerja sikit saya kena tidur, berehat. Okey, jadi jawapan ini pelajar boleh pecahkan kepada beberapa ikut nombor dia dan boleh dapat 4 markah. Tapi ini kena fikir sikit lah ya. Okey, kita lihat pula soalan berikutnya ya murid. Okey. Ini soalan yang senang. Soalan ini senang kerana bincangkan cara. Cara tu ialah metod, kaedah untuk mengatasi masalah obesiti berdasarkan perlakuan moral. Ingat tak cikgu sebut tadi domain moral ialah penakulan moral, emosi moral dan perlakuan. Perlakuan ialah action, tingkah laku. Jangan takut bila lihat perkataan ini ya. Apa kita buat untuk mengatasi obesiti? Senang sahaja. Apa you buat kalau you tak nak gemuk? Kalau saya, cikgu, yang penting saya menjaga pemakanan dan juga saya lebih kerap bersenam. Bagus jawapan. Dah dapat lulus dah moral ya. Dah kita lihat juga, ya. Ini yang saya kata, soalan itu dipecahkan supaya pelajar yang agak lemah pun boleh menjawab ya. Jadi amalkan senaman yang konsisten. Bukan hari ini pergi 4 km, lepas tu setahun lepas tu baru pergi amalkan, tak boleh. Okey, macam orang tua seperti guru-guru pun ramai. Macam saya seminggu 2 kali saya berjalan juga lebih kurang 4 km. Berjalan sajalah, berlari habislah ya kan. Okey, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Orang muda kena senaman ya. Dan seterusnya amalkan piramid makanan. Kan sebut tadi, tak boleh tengok makanan pantang nampak biryani ke apa, hantam saja. Amalkan pemakanan yang betul ikut piramid. Kurangkan makanan berlemak. Apa makanan berlemak contohnya? Saya rasa makanan-makanan yang mungkin selalu digoreng, cikgu, atau menggunakan minyak yang lebih. Daging. Betul. Kambing. Oh, sedap tu cikgu. Tapi tengok bila ayam kalau kukus tak lemak sangat. Tapi kalau ayam buat rendang, yummy. Betul tak? Kemudian, makanan bergula. Saya ada masalah gula. Saya ada diabetik tapi saya suka makanan bergula. Jadi bagaimana kita nak elakkan? Kita perlu latih diri kita untuk kurangkan gula. Senang cakap daripada buat. Betul tak? Saya Kopi tu setuju, kalau cikgu. tak kena gula memang tak kau ya. Dan juga elakkan makanan berkarbohidrat tinggi. Sekarang ini pelajar moral kamu, murid-murid moral kamu pun perlu tahu ya yang kita ada pinggan sehat. Tahu tak pinggan sehat suku-suku separuh? Pernah dengar? Pernah, cikgu. Saya pernah nampak. Apa tu juga. suku-suku separuh? Yang baiklah, saya akan cuba ingat balik. Saya rasa suku-suku separuh, pinggan tersebut telah dibahagikan yang separuhnya untuk protein, separuh lagi untuk karbohidrat, separuh lagi untuk maaf cikgu, separuh untuk protein, suku untuk karbohidrat, suku untuk sayur-sayuran. Betul ke cikgu? Okey. So tak apa cikgu, kalau saya salah, cikgu boleh tolong betulkan. okey, karbohidrat suku. Karbohidrat suku. Okey, protein suku. Protein suku. Buah-buahan dan sayur-sayuran separuh. Separuh. Itu orang cikgu, muda macam you boleh lah. Saya pergi gym cikgu, saya separuhkan protein saya. Tapi sekarang zaman kita ni, murid-murid kita, dia tak suka makan sayur, makan buah tau. Dia nak kalau nasi tu setengah. Lepas tu daging. Bila sayur tu ambil secotik saja, sikit sahaja kan. So ini amalan yang tidak baik ya. Okey, kita lihat pula soalan yang ke C ya. Okey, soalan C. Ini kita buka kepada umum. Bagaimana umum boleh membantu dalam isu ini. Okey, jadi soalannya, cadangkan program yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah maksudnya di sekolah ya, bukan di luar ya. Pihak sekolah untuk mengurangkan kadar obesiti dalam kalangan murid. Okey, kalau kita sendiri nak kurangkan berat badan, rasanya boleh capai ke tidak? Saya pasti boleh, cikgu. Cikgu, sebenarnya kalau saya boleh kongsikan dalam masa 4 bulan ni, kerana sebelum ni saya adalah kurang sikit bersenam akibat PKP semua, tetapi alhamdulillah dalam 4 bulan ni saya dapat kurangkan anggaran 5 kg daripada badan saya. Itu daripada penjagaan pemakanan sahaja dan juga senaman
yang lebih Bagus, ya. kerap dalam seminggu. Bagus ya. Tapi masalah obesiti ni kadang-kadang kalau kita bergerak sendiri mungkin kita tak ada motivasi ya, tak ada motivasi. Jadi cikgu rasa kalau murid-murid lepas peperiksaan SPM nanti rasa nak kurangkan badan, cari kawan 5-6 orang. Okey, dan kita buat sesuatu aktiviti, ini yang bukan di sekolah ya, nanti saya bincang yang sekolah ya. Buat aktiviti di luar. Satu hari tu permainan di padang, okey, main bola, berlari, tolak-tolak, okey, main-main saja, berpeluh. Jangan pegang telefon bimbit. Masalah sekarang ialah isu telefon bimbit. Kita pegang telefon bimbit dan kita ketagih ya. Ini satu ketagihan yang paling serius ya dalam kalangan bukan sahaja kanak-kanak, bukan sahaja remaja tetapi juga orang tua. Warga tua pun sekarang kalau ada pegang handphone tak tengok keliling dah, dunia dah hilang. Okey. Yang kedua mungkin murid-murid boleh join gym. Okey, bayar sikit lah. Jadi murid boleh pergi join gym atau kalau tak nak pergi padang futsal ke dan sebagainya, boleh bermain ya. Okey, kita lihat apa jawapan yang sesuai ya untuk cadangkan program yang boleh dilakukan oleh sekolah ya. Yang pertama, sekolah perlu memperkenalkan menu makanan yang sihat di kantin sekolah. Susah kan? Susah juga sekolah tu, cikgu, nak perkenalkan menu makanan yang sihat. Saya tahu menu kita paling bagus apa? Nasi lemak dengan ayam goreng. Tiap hari ada, betul? Kalau kita buat nasi kosong, nasi putih dengan sup ayam, itu sihat dengan salad, betul? So sekarang ni ayam goreng. Kalau tak ada ayam goreng macam tak boleh masuk ya dalam mulut kita sebab remaja kan. Okey, yang kedua, memanfaatkan masa pendidikan jasmani, PJPK, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Kita ada 2 waktu seminggu ya dalam kelas. Bukan 3 atau 4 waktu. Minta maaf ya kalau saya salah. 2 waktu tu mereka perlu berada di padang. Mungkin sekolah boleh merancang, cikgu-cikgu PJPK merancang aktiviti untuk murid-murid yang obes. Maksudnya pilih murid yang obes. Saya pernah buat program ini. 5-6 murid yang obes, kita rancang program untuk 6 bulan. So 5-6 orang murid ini kerjasama dengan ibu bapa dia, cikgu PJ akan buat latihan selepas sekolah untuk membina tona badan. Kemudian mengurangkan berat. Dia ada banyak jenis ya latihan. Jadi mungkin mereka boleh memanfaatkan masa pendidikan ya jasmani dan juga kesihatan termasuk melakukan aktiviti senaman ya bagi menurunkan berat badan target. Okey, itu yang kedua. Yang berikutnya kita lihat mengadakan kempen gaya hidup sihat. Apa kempen gaya hidup sihat? Iaitu elakkan makanan yang berlemak, elakkan makanan yang bergula, minuman bergula, elakkan tidur petang. Ini satu penyakit ni, tidur petang. Okey? Tidur petang ya. Pernah tak tidur petang, sayang? Ada kadang-kadang cikgu, tapi kalau boleh saya tak nak mengaku. Saya balik rumah pukul 2, kalau tak tidur petang sajalah, dah tua ni memang lap terus ya. Yeah. Tidur petang adalah satu masalah. Kemudian kita ada lagi aktiviti-aktiviti seperti bekerjasama dengan ibu bapa memantau berat badan. Kita tak nak di sekolah cikgu jaga, cikgu kontrol. Tapi balik rumah budak ni hantam saja apa saja makanan yang dia perlu makan. Ini yang kita kata perlu pengawalan. So kalau kita lihat soalan C ni, ini ada jawapan kolaborasi. Kolaborasi bagaimana bukan sekolah saja tetapi masyarakat luar dan ibu bapa juga bersama-sama menangani isu obesiti ini. Okey, saya rasa yang ini kita dah bincang ya, 2 soalan ya daripada bahagian A ya. Okey, ada apa-apa nak tanya soalan? Cikgu, saya setuju dengan ini cikgu. Ada satu persoalan di fikiran saya. Jika sebagai contoh soalan C ini mempunyai 3 markah dan cikgu telah memberikan 3 contoh soalan di situ. Jika murid tersebut mungkin mereka lebih kreatif dan memberikan jawapan yang lebih daripada 3 ataupun yang lebih daripada peruntukan markah tersebut. Adakah itu dibenarkan cikgu? Sangat pandai. Murid yang memberi jawapan yang lebih ini sebenarnya untung ya kalau dia ada masa. Tulislah lebih jawapan 4 atau 5 sebab mereka akan memberikan markah untuk jawapan yang tepat. Murid-murid faham ya, jangan kedekut minta 2 bagi 2, minta 3 bagi 3. Jadi kalau tapi pastikan masa mencukupi. 2 jam 30 minit, jangan terlebih. Jawab semua soalan dahulu. Kemudian bila ada masa lebih, tambahkan jawapan di bawah tu. Boleh saja tambah 1, 2, 3. Prinsipnya ialah jawapan betul tidak akan diabaikan. So
untung ya kalau kita jawab lebih, macam tulis karangan pun kan kita kata jawab lebih, betul atau tidak? So itu saya rasa memang maaf ya saya terlupa tadi, tolong ingatkan ya soalan ini ya, sangat bagus. Okey. Saya suka ayat cikgu itu mengatakan bahawa jawapan yang betul tidak akan diabaikan. Ya. Terima kasih cikgu untuk jawapan tersebut, dan saya pasti murid-murid di rumah banyak lagi yang sama-sama kita ingin mengupas dan pelajari strategi untuk menjawab kertas pendidikan moral untuk SPM nanti. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, pastikan anda kekal bersama kami untuk sukses SPM 2021 Pecutan di Didik TV KPM. Kita akan berehat sebentar. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar strategi untuk menjawab soalan SPM bagi mata pelajaran pendidikan moral, dan tadi sebelum berehat kita ada 2 contoh soalan yang kita sudah belajar, dan sekarang kita ada lagi 2 contoh soalan struktur yang kita akan belajar. Bersama saya ialah Cikgu Kala, iaitu Guru Cemerlang Pendidikan Moral. Baik Cikgu, kita semua dah tak sabar-sabar nak belajar lagi tips-tips untuk menjawab soalan struktur bagi kertas pendidikan moral. Okey, terima kasih ya. Saya harap murid-murid tadi dah faham ya bagaimana nak menjawab 2 soalan tadi. Ada soalan berkaitan dengan penakulan moral ya. Mungkin kita lihat satu lagi soalan yang merujuk kepada perlakuan moral ya. Okey, baiklah kita lihat soalan di sini ya. Soalan contoh soalan 3, isu ragut. Isu ragut ni memang ada ya dalam pendidikan kita. Isu ragut menjadi semakin serius. Mengapa semakin serius? Kerana ramai orang tak ada pekerjaan, susah cari wang, jadi mereka cari jalan pintas ya untuk mencari wang, walaupun benda ini menjadi semakin serius, tapi kita perlu tanganinya ya, perlu ditangani dengan segera. Kerana isu ragut ni bukan sahaja melibatkan orang hilang wang, tapi hilang nyawa juga ya. Bila dia tarik handbag dan sebagainya, beg tangan terjatuh dekat jalan, terhentak di kepala, ramai ya kes yang meninggal ya. Jadi ini memang satu kes yang serius ya. Jadi saya lihat di sini walaupun nampak isu ni senang ya, tapi tengok soalan dia. Saya nak murid terfokus kepada soalannya ya. Sekiranya anda melihat situasi ini, situasi apa tu? Kamu tengah berada di satu tempat dan kamu nampak ada orang ragut beg seorang wanita. Okey. Apakah perlakuan moral anda? Sebenarnya dia minta apa kalau kata perlakuan? Tindakan. Yes, apa kita buat? Reaksi ke cikgu? Ya, atau reaksi. tindakan? Apa kita buat kalau kita nampak ada orang kena ragut? Dilari tak di belakang? Sebenarnya cikgu, saya pernah perhatikan sendiri ibu saya diragut di hadapan mata saya. So, apa yang kamu buat? Saya pada ketika itu sebenarnya ketika macam seperti tidak sedar akibat hormon adrenalin tersebut, saya sebenarnya telah mengejar motosikal tersebut. Adakah perbuatan itu betul? Saya rasa agak membahayakan diri saya sendiri juga. Sebab tiba-tiba sudah berada di tengah jalan dan saya bernasib baik kerana tidak ada kereta lain yang sedang lalu di situ. Itu kita kata pemikiran rasional. Kita kena berfikir ya, pada masa itu kita kena lihat ibu tu macam mana. Dalam keadaan apa, trauma dia. So kita lihat dalam keadaan ini, soalan ni apa yang kita boleh buat. Okey? Tengok, saya buat soalan dekat sini, jawapannya saya akan memberi sokongan moral kepada mangsa tersebut. Apa maksud sokongan moral di sini? Kita nampak seorang wanita dia ditarik, dia menjerit-jerit. Kita kalau nak kejar dia memang tidak dibenarkan kerana membahayakan nyawa kita dan memang susah nak tangkap balik. Kemudian membawanya ke hospital jika dia cedera, katakan dia terjatuh, kepala dia berdarah, ataupun bila mereka tarik leher dia ada bekas darah. Kalau dia tak boleh berdiri dan sebagainya, terbaik kita panggil telefon ambulans. Jadi lain dah dia dah. Okey, kita telefon ambulans dan kita minta bantuan untuk bawa dia. Kalau kita memang ada kenderaan yang boleh bawa dia, kita terus bawa dia ke hospital. Nampak tak? Ini 2 tindakan kita buat, perlakuan. Yang kedua, mungkin kita mencatat nombor motosikal. Kemungkinan sempat mencatat nombor motosikal. Kalau kita muda, kita nak tengok saja nama, kita dah nampak mencatat. Kenapa kita perlu mencatat nombor telefon motosikal tersebut? Nombor motosikal supaya saya pasti mungkin lebih senang dikenali oleh ataupun siapa? Dicari oleh polis. Bila saya buat laporan kepada polis, saya boleh beri nombor ini.
tak kisahlah kalau nombor itu nombor palsu, mereka letak nombor lain ke, tapi itu adalah satu cara. Atau kalau kita boleh mengenali lebih kurang muka peragut tersebut, kita boleh kenal muka dia ke, dalam masa yang cepat kita boleh minta bantuan daripada orang ramai untuk menolong. Okey, jadi saya akan mencatat nombor motosikal dan saya boleh menghubungi polis untuk membuat laporan. So ini sebenarnya ada 4 tindakan perlakuan, tapi bila kita pecahkan macam itu, kita dapat 2 markah jadi 4 markah ya. Rasa soalan ni aras rendah ke, sederhana ke, sukar? Saya rasa antara aras rendah dan sederhana, cikgu. Dia betul? Rendah, middle. Betul, pandai. Ya. Dah jadi cikgu yang bagus ya. InsyaAllah cikgu, saya Okey, boleh jadi cuba. dari segi aras tu murid boleh jawab. Kalau saya tanya soalan ni kepada murid yang kurang takut nak menjawab pun, dia cakap pergi tolong dia. Dah dapat markah ya, walaupun bahasa yang mereka gunakan itu pergi tolong dia lah, bawa dia pergi hospital lah, kadang bahasa yang mereka gunakan tapi masih boleh dapat markah. Okey, baik, kita lihat pula soalan B. Berdasarkan jawapan kita di A tadi, nyatakan 2 prinsip keprihatinan. Ini hanya pelajar moral yang boleh jawab sebab prinsip ini diajar dalam buku teks. Jadi kalau pelajar lain mungkin yang ni kena mahir lah. Jadi prinsip keprihatinan yang boleh dicontohi bagi menangani isu ragut. Apa prinsip keprihatinan yang boleh dicontohi dalam kes ragut ini? So, dalam buku teks sudah ada ya. Satu, kita kata prinsip berperi kemanusiaan. Kenapa kita guna berperi kemanusiaan rasanya? Berperi kemanusiaan seperti baiklah cikgu, seperti yang saya baca di sana, iaitu bersimpati dengan mangsa. Adakah itu bermakna kita harus memahami keadaan dan perasaan mangsa ragut tersebut? Ya, berperi kemanusiaan ialah satu ciri yang baik dalam moral. Kita bayangkan seorang wanita terjatuh katakan dan kita biarkan sahaja. Di mana hilang peri kemanusiaan kita? Kadang-kadang kita fikir, kenapa binatang pun kalau dia nampak kawan dia ke binatang lain dilanggar ke dia cuba alihkan ke tepi kan. Kita tengok banyak dekat media sosial dan sebagainya. Kenapa kita bila nampak ada orang dilanggar, kita naik kereta, kita nampak ada orang dilanggar, kita nampak dia menggelupur, tapi kita takut nak berhenti dan tolong. Ini menunjukkan dah hilang nilai peri kemanusiaan kita ya. Jadi di sini kita kata prinsip peri kemanusiaan kerana kita menolong mangsa ragut tersebut. Yang kedua, prinsip apa? Kepedulian. Kepedulian, tahu tak? Peduli itu apa? Ambil kisah. Ambil kisah, cikgu. Prinsip kepedulian membantu mangsa yang memerlukan pertolongan. Dalam kes ini dia perlukan pertolongan. Bukan saja nak dapatkan balik beg dia satu hal, tapi dia trauma. Bila dia trauma, kita bantu dia. Bertenang makcik, jangan risau. Tolong bagi nombor telefon, saya boleh call anak ke dan sebagainya. So ini adalah prinsip 2 markah, tapi bahagian ini memang susah. Aras ini memang susah. Kalau pelajar tidak pandai tak boleh jawab ya. Kita lihat soalan berikutnya ya, soalan C. Huraikan cara untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa ragut. Ini soalan umum. Tak perlu pelajar moral. Saya rasa siapa pun boleh jawab. Betul tak? Macam mana kita nak elakkan daripada menjadi mangsa ragut? Kalau sekarang saya keluar ke kedai ke macam ini, apa benda yang dia boleh ragut? Ada tak nampak barang emas yang berlebihan? Berlebihan tak ada cikgu, tapi mungkin mereka yang betul-betul perhatikan, mereka ada boleh nampak peluang ataupun kita mendekatkan kalau diri kita. Kalau rantai kita letak dekat luar pakai banyak-banyak, betul? Kemudian kita pakai yang ni, gelang ni 2 kali saya hampir diragut. Sebab bila pakai tangan pendek macam ni, nampak betul tak? So itu yang kita kata, tengok jawapan ya. Tidak berada di jalan atau tempat yang sunyi dan gelap. Malam-malam kenapa ibu bapa suruh murid jangan keluar malam? Kenapa kita selalu dinasihati jangan keluar malam? Bila mak bapak kata jangan keluar malam, kita dah, kenapa tak boleh keluar, saya dah tua. Tapi sebenarnya ini adalah faktor keselamatan. Yang bawa beg tangan tu selalunya siapa? Wanita ke lelaki? Wanita. So kita tengok dekat situ ya. Baik. Elakkan memakai barang kemas yang banyak. Okey? Ada yang pakai rantai ya. Kalau kita pergi ke negara-negara seperti Dubai ya, wanita dia memang pakai barang kemas yang banyak, tapi dia selalu ada escort dia ada orang yang menjaga dia ya. Jadi kalau setakat nak pergi beli ikan, beli sayur, tak perlulah nak tayangkan barang kemas kita. Kalau pergi kenduri kahwin, pastikan kita ada teman yang bawa, suami bawa ke bawa supaya kita tak, itu pun boleh diragut dia sebenarnya. Kalau kita pergi tempat-tempat yang ramai sampai macam perayaan dan sebagainya, kita perlu berhati-hati. Tidak keluar berseorangan, lebih baik berteman. Lelaki kalau keluar seorang tak ada isu lah. Tapi wanita untuk banyak isu perlu berteman. Sama ada bapa ikut ke, mak ikut ke, adik-beradik ikut ke, kawan ikut ke. Bila ramai,
Kita dikelilingi oleh orang. Jadi susah dia nak membuat aktiviti tangan dia tu untuk meragut ke dan sebagainya. Akhir sekali elakkan membawa beg galas yang besar. Saya ada masalah ni. Kalau saya handbag saya memang besar. Kalau dia tarik memang senang akan hilang beg tersebut. Sepatutnya kita simpan di mana kalau perkara-perkara seperti wang dan sebagainya? Di mana susah nak diragut? Kalau seperti saya cikgu, pendapat saya rasa lebih elok jika kunci kereta ataupun dompet disimpan di dalam kocek seluar dan beg mungkin untuk alat hiasan. Yes. Ya, seperti ataupun itu. Bimbit beg bimbit. galas tu di sini. Jangan besar tak boleh lah, bawa yang kecil. So bila kita bawa macam tu bagus ya, simpan dokumen-dokumen penting dalam apa? Dalam poket seluar Kocek. juga. Kocek. You kata kocek ataupun poket. Bila kita kata kocek, budak kata apa ni kocek? So kita simpan dalam poket. Perempuan pun boleh bawa beg tangan yang yang kecil, dompet yang kecil. Sekarang ni trend budak murid perempuan suka bawa macam budak lelaki punya wallet dia panggil wallet. So bagus ya, tak ada masalah ya. Jadi kita lihat ya soalan C ni. So ini boleh dijawab oleh semua murid. Betul? Saya setuju. Ya, saya setuju. Dan pasti kita ada satu lagi soalan kan cikgu lepas ni? Ya, soalan kita ada satu soalan lagi. Yang keempat dah. Ya, ini soalan struktur yang terakhir lah untuk segmen ini ya. Baik. Yang ini soalan ni memang berat ya. Bila dengar ni saya rasa kita pun rasa seram, sejuk. Tadi kita tengok isu dia lebih itu dengan agak berkaitan. santai cikgu, ya? Tengok yang ini. Yang ini tak santai dah. Cukai pendapatan perseorangan. Ada bayar cukai tak? Ada cikgu, saya rasa tentunya. Bila last day tarikh akhir tahun ini? Soalan yang bagus cikgu. Tapi tak tahu. Saya rasa mungkin Dan bulan Risau depan pun tak ingat. Selalunya kita kena masuk sebelum April. Tapi saya sebelum rasa musim betul. PKP ni dilanjutkan sehingga Mei kalau tak salah saya. Kalau salah minta maaf ya. Nanti saya akan semak. Okey, kita lihat di sini. Cukai pendapatan perseorangan ya dikenakan ke atas warga negara yang berpendapatan, yang ada gaji ya, dan hanya mereka yang layak akan dikenakan ya cukai. Layak maksudnya kalau gaji kita tak sampai tahap untuk dicukai, dia tak cukai. Kalau gaji kita kalau memang dah lebih 1,000 lebih tu memang akan dikenakan cukai, cuma faedahnya sedikit. Yang kita bayar cukai tu kurang. Kalau gaji semakin tinggi gaji kita, semakin tinggi peratus bayar balik. Faham tak? Kita kena bayar cukai pendapatan yang tinggi ya. Kadang-kadang macam kena bayar 1 bulan gaji. Kita kerja 12 bulan, 1 bulan gaji tu bayar untuk cukai pendapatan sahaja. Bila bayar tu memanglah rasa marah kan. Murid-murid kita sekarang tanya, cikgu, murid-murid kata, cikgu kami ni belum kerja, kenapa cikgu ajar tentang cukai? Kenapa kita belajar? Kamu lepas tingkatan 5, kamu akan masuk satu ke alam pendidikan atau ada yang masuk kerja. Bila masuk kerja, dia tanya cukai pendapatan, kita tak boleh kata tak pernah dengar lah cakap. Dalam moral kami dah belajar. Itu yang tujuannya kita belajar ya. Okey, kadar cukai yang dikenakan bergantung kepada jumlah pendapatan yang diperoleh seseorang individu dalam setahun. Dalam 12 tahun itu berapa cukai, dia ada penolakan juga. Ingat tak apa penolakan yang diberi untuk cukai dalam 12 bulan tersebut? Tapi saya setuju juga. Kalau sebelum kita declare, dia ada banyak benda yang boleh tolak. Satu, rawatan kesihatan. Seperti zakat, Yes. SOKSO dan EPF. Saya ingat membeli laptop untuk kesihatan, tanggungan ibu bapa dan anak-anak, telefon bimbit, ibu bapa yang cacat, OKU, untuk beli peralatan untuk mereka. Selepas tolak semua itu, baru baki wang itu dikenakan cukai. Okey, kalau kita beli surat khabar, majalah dan sebagainya pun tak ada, boleh diklaim. Okey, seterusnya kita lihat soalan pertama. Huraikan 2 nilai universal yang seharusnya diamalkan oleh setiap warga negara yang dikenakan cukai pendapatan. Kalau kita dah kena cukai pendapatan, apa nilai yang perlu kita amalkan? Cuba kita lihat jawapan dia. Okey? Baik. Nilai bertanggungjawab. Okey? Nilai bertanggungjawab, setiap warga negara perlu memikul tugas, sebab bertanggungjawab definisi ialah memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Kita kata memikul tugas membayar cukai pendapatan berasaskan pendapatan masing-masing. So nilai dapat 1 markah, huraian dapat 1 markah. Okay, kita lihat jawapan yang kedua, nilai kejujuran. Saya rasa kenapa kejujuran? Apa berlaku kalau pembayar cukai ya? Kenapa kita guna nilai kejujuran? Kena jujur cikgu, kerana ketika kita melakukan e-filing tersebut, saya pasti
kita kena memilih bahagian-bahagian yang kita betul-betul ada membuat jangan pembayaran. Tipu pendapatan. Jangan tipu pendapatan. Kalau kita ada sewa rumah, kita tak declare. Lepas tu kita ada perniagaan, kita tak declare, tak boleh. Ya. Jadi setiap warga negara perlu bersikap amanah dan ikhlas ya, dan melaporkan jumlah pendapatan yang sebenar dalam borang cukai pendapatan ya. Individu ni kita panggil BE. Dia punya nama tu BE. Untuk syarikat kita ada lain. So kita lihat jawapan ini ya. Okey, jadi kita tengok jawapan ini, nilai 1 markah dan juga huraian 1 markah jadi 4 markah ya. Okey, kita lihat pula soalan B berkaitan dengan tajuk ini. Jelaskan tujuan kerajaan mengadakan cukai. Murid-murid tahu tak apa tujuan kerajaan mengadakan cukai? Saya rasa cikgu dah ajar banyak kali ya tujuan cukai. Duit yang dikumpulkan daripada cukai banyak ya. Tapi duit itu bukan disimpan. Tapi cukai itu digunakan untuk perbelanjaan, mengurus pentadbiran negara. Pentadbiran negara nak bayar menteri-menteri, nak bayar pegawai-pegawai dan sebagainya diambil dari situ pendapatan ya. Kemudian menjaga keselamatan rakyat dan negara. Di mana kita nak immigration point, custom, itu semua pengurusan ya. Kemudian kita boleh menaik taraf, kemudian infrastruktur ya untuk rakyat seperti sekolah. Duit untuk bina sekolah dari mana? Okey. Kemudian lebuh raya, cantik negara kita, lebuh raya cantik. Siapa yang bayar? Kita cuma bayar tol, kita bising. Tapi duit untuk membina tu berjuta-juta, bermilion-milion dari mana? Dari sini ya. Dan juga untuk membina hospital, jalan raya, semua diambil dari sumber ini ya. Dan untuk aktiviti pembangunan negara, contohnya saya rasa minggu lepas murid-murid semua dapat bantuan awal persekolahan ya. Seorang dapat RM150 untuk kategori yang layak. Wang itu pun didapati daripada pendapatan ini, sebahagian daripada pendapatan ini. Dan guru-guru seperti kami, kaki tangan awam, gaji kami pun dibayar dekat situ. Dari cukai yang kita bayar, gaji kita dibayar di situ. Okey, so ini adalah jawapan, tapi susah ya untuk pelajar yang tak tahu, dia langsung tak jawab ya. Okey, kita lihat pula soalan akhir di sini. Senaraikan 2 tindakan yang dikenakan terhadap siapa? Individu yang enggan membayar cukai. Ada individu yang tak nak bayar cukai, dia buat diam saja. Tetapi tolong ingat ya, selagi cukai kita dimasukkan dalam cukai pendapatan tu dideklar majikan kita memberitahu bahawa kita memberi pendapatan kepada so and so, penyata dia akan dihantar dan mereka perlu bayar cukai ya. So apa tindakan? Dia minta 2, saya bagi 3. Boleh ke tak boleh? Boleh cikgu, boleh. Tentunya. 1, jawapannya ialah dikenakan denda wang. Memang ada denda wang ya, dia boleh denda wang. Kemudian harta disita. Harta disita maksudnya kalau terlalu banyak mereka akan ambil harta untuk bayar balik, dan boleh dikenakan tindakan mahkamah kerana tak bayar cukai. Adil tak dikenakan tindakan ini rasanya? Saya pasti ada cikgu. Adil tak? Jika melaporkan tidak mengikut yang sebenar, tidak jujur seperti yang cikgu katakan tadi, ataupun tindakan-tindakan lain yang mereka lakukan berkenaan cukai tersebut yang saya pasti salah di sisi undang-undang. So kita dah habis 4 soalan. Ya, saya rasa pasti murid-murid di rumah pun, wow cikgu, saya pun rasa banyak saya sudah pelajari hari ini untuk strategi menjawab soalan pendidikan moral ya, dan saya pasti cikgu ada sedikit lagi ingin berkongsikan dengan kita semua selepas ini. Cikgu juga ada rumusan untuk dikongsikan bersama-sama. Kita akan berehat sebentar, pastikan anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini untuk sukses SPM 2021 Pecutan, kita sedang belajar mata pelajaran pendidikan moral dan teknik-teknik menjawab soalan. Yang bersama saya ialah Cikgu Kala, dan sekarang Cikgu Kala akan memberikan topik-topik yang akan difokuskan untuk pendidikan moral ya. Ya, terima Silakan, kasih. cikgu. Saya ni bukan apa risau ya kalau nak bagi topik, murid akan fikir cikgu yang ni confirm akan keluar ke? Bukan ya. Ini adalah topik-topik yang saya ambil daripada buku teks tingkatan 4, tingkatan 5 yang kita rasa bila kita belajar soalan ni menarik, mungkin keluar dan sebagainya, kita tak tahu. Kalau tak keluar janganlah pula marah cikgu ya, sebab ini kita buat ramalan. Okey, antara topik-topik yang kita selalu beri penekanan ialah kempen budi bahasa. Kempen budi bahasa ini boleh melibatkan amalan 3S. Sapa,
Betul tak? Senyum, bila jumpa orang senyum, dia boleh masukkan banyak ya topik-topik yang dia tanya. Macam mana cara kita berjumpa dengan masyarakat. Ni di bawah tajuk norma masyarakat dia. Bila kita jumpa orang, macam tadi kita berjumpa, kita tegur. Apa khabar, sihat ke? So itu adalah dalam kempen budi bahasa. Menggunakan bahasa-bahasa yang lembut bila bercakap dengan orang. Saya nampak bila bercakap, dia kata panggil saya cikgu. Okey? Saya rasa lembut cara bercakap tu. Dah tahu cikgu, kita panggil cikgu. Jangan panggil saya makcik kan? Tak rasa tak sesuai. Seterusnya kita lihat, tadi saya dah sentuh ya pemakanan sihat dia, iaitu isu obesiti saya dah sentuh. Mungkin ada juga penyakit yang berjangkit seperti penyakit kencing manis. Ya, ini tak berjangkit, minta maaf ya, tapi penyakit yang berpunca daripada gaya hidup yang tidak sihat. Okey, seterusnya kita lihat rukun negara. Saya nak murid fokuskan kepada rukun negara kerana dalam 5 prinsip rukun negara ada nilai. Bila ada nilai, dia mungkin tanya cara-cara kita mempraktikkan rukun negara dalam hidup kita. Kemudian kita ada Malaysia Prihatin. Malaysia Prihatin nampak semasa COVID-19 dan juga semasa banjir yang lepas. Bagaimana rakyat Malaysia prihatin dan menyokong rakyat. Okey. Seterusnya kita lihat pula jenayah cyber. Jenayah cyber berkaitan dengan masalah jenayah yang berlaku dalam internet, online dan sebagainya. Dan pengabaian warga tua. Topik ini selalu disoal kerana isu ini menjadi satu isu yang sensitif dan serius dalam kalangan masyarakat Malaysia. Hantar ibu bapa ke rumah. Saya rasa semalam ke apa ada satu kes di mana ibu bapa ditinggalkan di perhentian bas. Terus hilang, anak dia hilang. Kita pun rasa takut. Scam alert ialah bila ada handphone dia akan cakap, anda didapati ada ini, kemudian sila beri nombor akaun dan sebagainya. Tolong berhati-hati. Dan seterusnya penularan berita palsu. Banyak sangat penularan berita palsu. Kadang-kadang seorang watak itu dimatikan beberapa kali. Dah meninggal masih hidup. So ini pun kita kena pastikan ya. Dan seterusnya minta maaf. Kita lihat yang ini, perniagaan dalam talian. Sekarang masa PKP banyak kita buat pembelian dalam talian, Lazada, Shopee dan sebagainya. Jadi apa penipuan dan sebagainya. Penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi juga bawah ini juga. Yang isu kemasyarakatan, vandalisme, gangsterisme, kongsi gelap juga boleh ditanya. Hubungan antarabangsa, murid boleh baca ya. Dan norma masyarakat global. Seterusnya, keunikan rakyat Malaysia, confirm saya pasti ada satu soalan. Kerjasama antarabangsa dalam pelbagai bidang, topik yang susah dan isu pelarian dan pendatang asing tanpa izin. Kesimpulan dah sampai, baca soalan dengan baik, fahami kehendak, buat rangka. Jangan jawab saja, buat rangka. Tulis maklumat yang diminta sahaja, jangan tulis yang tidak perlu. Dan peruntukan masa perlu seimbang untuk semua soalan. So bahagian saya dah habis. Baiklah cikgu, saya rasa itu sangat komprehensif apa yang Cikgu Kala telah berkongsikan hari ini, Cikgu. Seperti yang Cikgu katakan, peruntukan masa itu sangat penting, Cikgu. Agak-agaknya berapa masa yang perlu diperuntukkan untuk setiap soalan struktur itu? Kalau struktur 10 minit. Paling maksimum 11 atau 12 minit. Jangan lebih daripada itu. Kalau tak, habis. Soalan esei tak boleh dijawab. Baik, maka jika mereka ada 4 soalan struktur, betul Cikgu ya? 5 soalan struktur yang perlu dijawab, maka 10 minit setiapnya memerlukan anggaran 50 minit. Ya, saya. Baiklah, lepas tu boleh difokuskan untuk soalan-soalan lain ya. Saya rasa itu sangat penting seperti yang Cikgu Kala telah kongsikan, dan yang paling saya suka hari ini, Cikgu Kala mengatakan bahawa jawapan yang betul tidak akan diabaikan. Maka jika ada lebih kreatif, idea yang lebih, kan tambahkan lagi jawapan anda, tetapi pastikan sudah menjawab semua soalan yang ada dalam kertas pendidikan moral tersebut. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Kala Devi, anak perempuan Arumuga, guru cemerlang pendidikan moral dari SMK Engku Hussein Selangor. Saya pasti murid-murid di rumah juga berasa sangat bahagia hari ini kerana dengan segala pembelajaran kita. Dan nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk sukses SPM 2021 Percutan di Didik TV KPM. Kita akan jumpa lagi. Bye semua. Bye.